Baik, rakan-rakan media, sidang media ni saya panggil khusus untuk memaklumkan bahawa Parti Keadilan akan mengadakan satu Kongres Nasional khas. Tarikhnya adalah 18 Mac, iaitu hari Sabtu ini, bertempat di Stadium Malawati Shah Alam. Kongres Nasional khas ini mengangkat tema Malaysia Madani, pelaksanaan sebuah idealisme. Baik, sedikit latar belakang. Dalam Perlembagaan Parti Keadilan, kita kena buat kongres tahunan pada pertengahan tahun selalunya. Jadi sekarang ni menjelang pertengahan tahun ni kita patut buat kongres tahunan. Itu kira wajib buat. Tapi dalam Perlembagaan Keadilan juga kata keadilan boleh delay tapi tak boleh melebihi 18 bulan. Jadi kita akan invoke pasal itu, maksudnya kita delay 18 bulan, itu namanya Kongres Tahunan Keadilan. Ya. Jadi kita gantikan dengan Kongres Nasional khas. Itu kerana kita akan menghadapi pilihan raya negeri di 6 negeri. Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan, Terengganu. Jadi Kongres Nasional khas ini yang mengangkat tema Malaysia Madani, pelaksanaan sebuah idealisme, adalah kongres sehari khusus untuk kita channelkan atau salurkan tumpuan pimpinan dan anggota parti kepada persiapan pilihan raya negeri, ya, prelude kepada pilihan raya negeri. Kita design sehari. Manakala kongres tahunan sebagai kewajipan parti, kita akan langsungkan pada hujung tahun. Sebab kita dibolehkan untuk ganjar tapi tidak boleh melebihi 18 bulan. Jadi tumpukan kepada Kongres Nasional khas dengan tema tadi, maka ianya akan mengandungi beberapa pengisian. Kemuncak ataupun highlight kepada pengisiannya ada 3. Yang pertama adalah ucapan oleh Presiden Keadilan. Signifikannya ialah kerana ini adalah ucapan sulung Presiden Keadilan sejak menjawat Perdana Menteri. Sebelum ini ucapan dia dalam banyak siri-siri kongres adalah sebagai Presiden ataupun sebagai Ketua Umum. Tapi kali ini julung-julung kalinya beliau menyampaikan ucapan ucap utama sebagai Presiden dan juga Perdana Menteri. Dan highlight yang kedua adalah ucapan Presiden Parti itu sudah tentu akan ada sedikit perbezaan. Kalau dulu ucapannya sebagai mewakili suara pembangkang, ya, parti yang posisinya adalah blok pembangkang. Kali ini ucapannya sudah tentu penting kerana dia akan ikut menggariskan apakah dasar-dasar khususnya dasar-dasar parti, reforms, tata kelola, perubahan institusi, keadilan pengagihan kepada rakyat yang memang sinonim dengan perjuangan keadilan. Kali ini ucapan itu akan berupa ucapan pelaksanaan, bukan lagi desakan, bukan lagi teguran, bukan lagi bersifat kritikan, kerana beliau sekarang sudah menjawat kedudukan nombor 1. Jadi ianya lebih kepada pelaksanaan sebuah idealisme. Jadi itu perbezaan ucapan, siri-siri ucapan terdahulu dengan sekarang. Dan komponen kedua yang merupakan highlight adalah akan ada satu siri perbahasan yang akan diwakili oleh pembahas-pembahas negeri, pembahas-pembahas sayap, angkatan muda dan wanita, yang akan mengupas dari pelbagai sudut pandang
sudut ekonomi, sudut politik, sudut hubungan kaum, sudut agama, hubungan antara kaum dan sebagainya. Jadi akan diulas dari pelbagai perspektif. Tapi tema besarnya adalah bagaimana nak kita juruskan ke semua intipati perbahasan itu kepada ucapan yang menjadi prelude kepada persiapan pilihan raya negeri. Baik. Komponen ketiga adalah sewaktu penggulungan perbahasan pada sebelah petang. Jadi ini akan melengkapkan Kongres Sehari Keadilan sebagai pengisian kepada Kongres Nasional Khas pada hari Sabtu ini. Saya percaya bahawa pimpinan parti juga yang sekarang bukan saja menduduki sebagai anggota dalam PH Presidential Council atau Majlis Presiden Pakatan Harapan, tapi pimpinan parti juga sekarang menduduki UG, kita panggil pimpinan di peringkat UG, yang merupakan gabungan 19 parti politik, terdiri PH, Barisan Nasional, GPS, GRS dan Warisan, di samping parti seperti Parti Bangsa, parti KDM dan Parti Muda. Jadi jumlah keseluruhan parti dalam UG sekarang adalah 19. PH adalah merupakan satu daripada 5 blok terbesar di dalam UG, dan Keadilan adalah satu anggota di dalam PH. Bermaksud Kongres ini juga akan dijadikan sebagai platform untuk pimpinan, terutamanya Presiden dan Timbalan, meletakkan garis-garis besar. Misalnya persiapan untuk menghadapi pilihan raya negeri, ianya akan membabitkan sekurang-kurangnya 3 perkara. Pertama, tentang progres ataupun hala tuju berkenaan dengan perundingan kerusi, sebab dia berbeza dengan pilihan raya umum yang lepas. Pilihan raya umum yang lepas kita berbeza. Pilihan raya kali ini yang 6 negeri ini memerlukan parti-parti dalam UG duduk dan berunding. Itu perbezaan dia. Jadi akan ada satu garis besar yang menjadi hala tuju kepada formula perundingan. Yang kedua ialah perkara yang menyangkut tentang elemen pemantauan kepada pelaksanaan dasar-dasar kerajaan. Yang ini kita ada satu komiti di bawah UG, ya. Dan yang ketiga ialah perkara mengenai mobilisasi dan komunikasi. Jadi 3 komponen itu adalah komponen yang menjadi kerangka kepada tumpuan di peringkat UG. Manakala di peringkat PH, seperti biasa, kita akan tumpukan kepada 2 perkara, iaitu persiapan pilihan raya negeri, dan yang kedua adalah pengukuhan organisasi PH. Jadi kesemuanya itu akan digabungkan, walaupun namanya Kongres Nasional Khas Keadilan, tapi kerana keadilan itu adalah satu sekutu penting baik dalam PH atau UG, jadi bukan hanya menumpukan kepada perkara dalaman parti, itu prinsip biasa, pengukuhan parti, organisasi, disiplin, persiapan perara itu jalan. Tapi sebagai komponen penting dalam PH, maka Kongres ini juga akan menjadi platform kepada mengulas atau mengangkat syur untuk dijadikan perhatian di peringkat PH sekaligus di peringkat UG. Jadi Kongres ini yang saya angkat ini, ya, iaitu Kongres Nasional Khas. Temanya adalah Malaysia Madani, pelaksanaan sebuah idealisme,
yang akan menjadi tema dan backdrop kepada kongres hujung minggu ini. Okay. Yus, dapat Yus? Yus ambil gambar saya sejak September 98 sampai sekarang. Sekeping pun saya tak pernah dapat. Okey. Boleh? Okey ya. Ini akan jadi tema ya. Ini akan jadi tema backdrop kita nantilah. Baik. Seperti biasa jemputan kita tadi daripada duta-duta asing, daripada kedutaan asing. Kita juga akan mengundang parti-parti sahabat ya. So itu bahan untuk sidang media pagi ini. Okey. Q&A kalau ada untuk kongres. So far ada tak respon daripada parti lain yang Ya semua. Jemputan kita ni sudah pun dapat beberapa pengesahan, terutama daripada PH lah. Ya. PH semua sudah mengesahkan kehadiran. PH cuma ada 4 komponen kan. APCO, DAP. DAP hari itu ada kongres, tapi Anthony Loh, Komeng semua telah mengesahkan. Begitu juga dengan Amanah. Itu biasa. Ya. UMNO dia mengundi hari itu. Yang ganggu dia. Dia mengundi hari itu UMNO. Dia mengundi. Apalah. Jangan ganggu dia. Dia sedang mengundi. Okey, tanya yang hadir. Yang tak hadir, dia mengundi. Okey. Ada. Tak, yang ni fokus kita PH lah. Ya. Okey, ada lagi. Kongres. Sorry? Okey, alhamdulillah berjalan mengikut lancar, progresnya bagus, terutama membabitkan proses rundingan kerusi, kemudian agenda mobilisasi, sekaligus strategi. Sebab telah pun dibentangkan kepada PH Council dapatan analisis sains data tentang keputusan pilihan raya umum ke-15 membabitkan 6 negeri ini, terutama performance di peringkat Dewan Negeri. Itu kira data yang terakhir yang kita ada. Dan kita telah pun mendapat data SPR yang telah pun terdedah boleh diakses oleh umum pada hujung Januari baru ini. Jadi dalam PH kita telah pun siap melakukan assessment terhadap kesemua data itu berasaskan pada analisis sains data telah dibentangkan pada pimpinan PH dan itu menjadi asas kepada perundingan kerusi, asas kepada membina strategi. Jadi persiapan sangat terkait dengan berjaya atau tidak kita menguruskan rundingan kerusi, berjaya atau tidak kita mempersiapkan strategi bersama, berjaya atau tidak kita gabungkan kekuatan parti dalam PH. Cuma kali ini anjakannya adalah rundingan kita bukan hanya sesama PH tetapi juga membabitkan UMNO dan Barisan Nasional. Komponen lain dalam itu tak sampai ke Semenanjung mana. Seperti kita tahu ada sekretariat kerajaan perpaduan. Ya. Antara dia membincangkan mengenai rundingan kursi. Setakat ini progres itu di mana dengan orang? Ya, hal itu akan dilapor dalam mesyuarat UG Council nanti pada 19 bulan ni. Hari Ahad ya di PWTC. Jadi akan ada laporan tentang 3 perkara. Saya tak boleh jamkan dulu. Yang pertama, jawatankuasa pemantauan dasar dan polisi. Yang kedua, jawatankuasa perundingan kerusi. Yang ketiga, jawatankuasa mobilisasi dan komunikasi UG. Saya dipahamkan oleh sekretariat, Chief Secretariat atau Ashraf, ketiga-tiga itu akan ada laporan kepada UG Council pada malam itu. Okey. Di peringkat PH saya boleh sebutlah ya, formula tu. Di peringkat PH sama juga, dia bermula dengan incumbent seat, belong to the incumbent party lah. Maknanya lain-lain parti tidak akan meminta lah ya. Itu yang bahagian kedua. Komponen kedua adalah kita akan melihat dari segi performance pada pilihan raya yang lepas. Itu aspek winnability. Ya, winnability. Komponen yang ketiga sedikit anjakan
dulu tak ada tapi sekarang ada, adalah ruang untuk kita teruskan rundingan dengan UMNO dan Barisan Nasional. Jadi parameter itu sedikit berbeza. Incumbency kita clear. Berdasar pada keputusan pilihan raya 2014. Incumbency bukan berdasar pada, macam Kedah contohnya 36 seat. Kalau ikut pilihan raya Parlimen baru ni, PH cuma bertahan di 4. Ya. Asalnya 2018 kemarin PH membentuk kerajaan bersama Bersatu. Dengan Bersatu keluar, kerajaan jatuh sebagainya. Tapi keadilan sendiri kita menang, contohnya Kulim, Lunas, Sidang, Bakar Arang, Gurun, Sukamenanti. Kita menang 8, 9. Okey. DAP menang Derga, Kota Darul Aman. Amanah menang Pengkalan Kundo. Banyaklah ya. Saya boleh syarah habislah tajuk tu. Baik, tapi keputusan baru ini kalau ukurannya pilihan raya umum mengundi parlimen, tapi undian di peringkat DUN tu pun kita ada. Iaitu PH cuma bertahan di 4. Ini kes Kedah. Iaitu Sidam, Bakar Arang, Kota Darul Aman, Derga. Tapi kita tahu secara detail. Misalnya Lunas kita kalah. Kalah tu berapa ratus saja. Kulim kita kalah. Marginal. Jadi faktor itu nanti akan ditentukan. Sekarang kita ada kerjasama dengan UMNO BN. Ada tak nilai tambah? Berlaku tak vote transferability? Itu semua komponen yang telah pun para strategis PH sedang memperkemaskan. Jadi strategi perundingan kerusi sangat bergantung kepada pertama kedudukan incumbent as per PRU 2014. Turut kita ambil kira prestasi di peringkat DUN, undian di peringkat DUN berdasar pada data granular kita tu mengikut performance 2015. Okey. Kemudian kita akan tengok aspek winnability. Kemudian kita juga akan tengok dari sudut aspek potensi perundingan dengan UMNO Barisan Nasional. Sebab pattern dia jelas. Ya, pattern dia sangat jelas. Tak susah untuk kita teruskan rundingan kerana kita tahu strength atau border masing-masing. Semua kita ambil kira. Faktor geografi, faktor sekarang ni kita berpeluang analyse bukan hanya soal geografi ya. Income, level of education, semua, kemudian numbers of perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Sebab kita punya data analisis kita gabungkan pelbagai factors. Okey. Ada signifikan tak? Ada signifikannya. Contohnya kalau satu kawasan yang mempunyai perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang kita dapat rekod daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia misalnya. Jadi teorinya adalah katalah kawasan Gurun, kawasan Sungai Petani, Bakar Arang, banyak terdiri perusahaan mikro, kecil dan sederhana, PMKS kan, dan sektor ini menggajikan ramai pekerja. Jadi isunya isu apa? Isu income, ya, isu saving, isu cost of living, semua terkait. Dulu kita tak terpadam pun peri pentingnya aspek itu kita tengok, kita main kempen pukul rata gitu aja. Sekarang tak lagi, dia mesti segmentalized and targeted. Jadi itu semua adalah antara secebis perkongsian dari sudut bagaimana kami mengolah strategi pilihan raya kali ini, ya, berasaskan pada data. Ya. Will there be a new coalition or within the unity government component, or there will be Will there be a new coalition of? With the component parties within the unity government. So will that be discussed in the Congress? Sekarang memang kita ada unity government. Whether there will be electoral pact facing the upcoming. Dia tak terlibat. GPS tak wujud di 6 negeri ini. Within UMNO and PH? Of course, sekarang kita sedang berbincang dengan UMNO Barisan Nasional lah. Bukannya koalisi dia electoral pact lah. Dia masuk, kita tak masuk. Kita masuk, dia tak masuk. Itu maksudnya. Okay, that's the minimum understanding. Ya, sebab kita ada UG government. Towards the end kita harap ada
people coalition, rakyat. In between mesti ada political coalition. Okay, political coalition tu dalam konteks electoral pact, di mana kalau kita masuk, dia tidak, dia letak calon, kita tidak, itu akan meningkatkan potensi kebolehmenangan. Itu minimum yang kita nak capai. Ada, ya, dia akan mempengurusikan mesyuarat. Cik Siano akan mempengurusi mesyuarat. Okey, terima kasih. Ya. Yang mana? Pecat gantung. Ya. Bagi kes-kes disiplin, sama ada pemecatan atau penggantungan 6 bulan ke, setahun ke, 3 tahun ke, 5 tahun ke. Pertama, tertib dia adalah mereka mesti mengemukakan rayuan dalam tempoh yang ditetapkan dalam perlembagaan. Daripada situ, lembaga disiplin khas akan meneliti. Dan setelah diteliti, lembaga disiplin akan mengangkat kepada MPP untuk dibentangkan. Dan keputusan muktamad akan berlaku di situ. Dan apabila sebuah keputusan itu dicapai daripada rayuan itu, Perlembagaan Parti kata Setiausaha Agung hendaklah memaklumkan keputusan. Buat masa sekarang, lembaga disiplin belum lagi mengangkat apa-apa keputusan kepada MPP. Jadi saya pun tak sempat berhubung dengan lembaga disiplin, tapi saya percaya mereka sedang meneliti kes-kes yang berupa rayuan daripada anggota yang telah dijatuhkan atau dikenakan hukuman. Perkara itu pasti sampai kepada MPP. MPP akan bermesyuarat pada 17 hari bulan ini di Shah Alam. Okey. Saya tak ada makluman, tapi kalau ada tu saya boleh berkongsi dengan media nanti. Okey. Terima kasih. Soalan apa? Saya dah move on lah daripada tu episod tu. Dia orang pun dah nak mengundi lah hari ni. Okey. Itu pun. Alright. Terima kasih. Dengan politik tu, biasa semalam dekat Parlimen, ada Parlimen dia kata dia kerajaan PDP dia menentang rancangan politik. Tapi dalam kerajaan kemajuan sekarang pun berlaku negara itu. Daripada siapa? Syahidan. Daripada Syahidan lah. Syahidan dia apa? UMNO ke, PAS ke, Bersatu ke apa? Berjelas sikit. Baiklah, terima kasih. Okey. Silakan.